Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Tua, Wabi Keluang, Wabi Bintulu, Wabi Kuantan, Wabi Kalabakan dan Kuala Selangor telah membangkitkan mengenai isu judi haram yang berleluasa dan apakah tindakan yang diambil oleh pihak PDRM. Untuk maklumat ahli-ahli yang berhormat, antara langkah-langkah yang diambil oleh pihak PDRM bagi pembenterasan kes perjudian di seluruh negara adalah dengan membuat pemeriksaan dan serbuan terhadap tempat-tempat yang disyaki yang menjalankan aktiviti perjudian sama ada judi berkomputer, judi di rumah terbuka atau judi haram. Statistik serbuan dan tangkapan terhadap pemain dan penganjur judi haram bagi tahun 2011 adalah sebanyak 24,505 serbuan dan tangkapan sebanyak 14,594 orang telah dibuat, dan bagi tahun 2012 sebanyak 35,520 serbuan telah dibuat dan tangkapan seramai 20,220 orang pemain dan penganjur telah dilakukan. Minta penjelasan judi haram. Boleh? Saya nak habiskan ayat boleh? Sebab itu saya ada bahas dalam pembahasan saya. Saya nak habiskan ayat sikit boleh? Tan Sri Bertua, hasil daripada serbuan dan operasi yang dilakukan pada tahun 2012, sebanyak 5,530 kes telah dituduh di mahkamah dan sebanyak 9,635 kes masih lagi dalam siasatan. Sila kinabatangan. Terima kasih Mohd Menteri. Saya sebetulnya ada menyentuh soal judi haram ni Tan Sri. Sebab di Sabah, Kota Kinabalu, Sandakan, kecuali daerah Kinabatangan, sebab saya tidak benarkan. Tapi di lain-lain daerah yang berhormat Menteri, judi-judi jenis berkomputer ini tumbuh seperti candawan tumbuh lepas hujan. Dan yang malangnya, operator-operator dia melibatkan nama baik polis. Dia kata ini polis punya. Saya marah sebab saya kata polis bukan macam begini. Dan untuk membuktikan polis tidak terlibat, saya minta Menteri mengarahkan polis dari mana. Kalau Sandakan tidak boleh, Kota Kinabalu tidak boleh, arahkan polis dari Bukit Aman. Tutup mesin-mesin judi haram di Kota Kinabalu dan Sandakan, daerah-daerah lain yang tidak berlesen, beroperasi secara haram, melibatkan murid sekolah, tumbuh seperti cendawan, membuktikan polis tidak terlibat. Saya bagi tempoh 1 minggu, polis ambil tindakan. Penampang pun begitu. Ya, Menteri, laluan judi komputer. Terima kasih Menteri. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Terima kasih Menteri. Mengenai judi berkomputer ini, saya lihat, setujukah Menteri? Sebab apabila serbuan dibuat, komputer dirampas, tetapi beberapa hari selepas itu buka semula. Ini adalah, saya telah sebut dalam parlimen ni Menteri, bahawa ia disebabkan bekalan elektrik dan air tidak dipotong. Dan untuk mengarahkan pemotongan ini hanya boleh datang daripada pihak polis. Pihak PBT tidak berhak memotong. Jadi soalan saya, kenapa bekalan elektrik tidak dipotong? Kerana komputer tak dapat berfungsi kalau tidak ada elektrik. Dan tuan punya premis sendiri, kenapa tidak boleh disabitkan dengan bersubahat dalam kes ini? Kalau ini kita tidak dapat lakukan, sampai bila polis tidak akan dapat membenteras judi komputer ini? Datuk Seri Menteri. Datuk Seri Menteri. Tambah sikit. Boleh saya nak sebelum Tan Sri Bertua, saya jawab dulu. Saya jawab dulu, lepas tu saya bagi peluang pada kawan-kawan. Saya amat bersetuju dengan cadangan Kinabatangan dan kami telah menubuhkan special squad daripada Bukit Aman yang turun terus ke bawah untuk menentukan pembenterasan judi ini. Tan Sri Bertua, semua judi adalah haram. Dalam Islam semua judi haram. Dalam perkara ini tentu juga Petaling Jaya Utara setuju. Setuju. Nak tahu macam mana nak kontak jawatankuasa tersebut. Provok sikit je dia nak bangun dulu. Dalam perkara ini saya ingin menyebutkan beberapa langkah yang disebutkan oleh Yang Berhormat tentang pemotongan api dan air. Kerana soal api dan air itu adalah soal kerajaan tempatan, kami telah mengambil tindakan untuk bekerjasama dengan pihak PBT bahawa special squad ini akan turun ke bawah termasuk memotong api dan air serta mengambil tindakan seperti itu.
Di samping itu juga kami telah mengadakan beberapa langkah yang berhormat mengenal pasti individu dan sindiket-sindiket yang terlibat dalam kegiatan perjudian berinternet dan mendakwa mereka di bawah undang-undang yang berkaitan serta mengkaji kemungkinan mengambil tindakan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram atau AMLA 2003. Kedua, membuat permohonan pada pihak berkuasa tempatan untuk tindakan pemotongan, ini cara pemotongan bekalan elektrik dan menutup premis yang degil bagi mengelakkan mereka mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, meningkatkan serbuan secara berterusan dengan kerjasama lain-lain agensi termasuk SPRM serta pihak kerajaan tempatan dengan usaha bersungguh-sungguh termasuk menghantar skuad khas daripada Bukit Aman. Menteri, saya nak mencelas sikit Menteri pasal tadi mengenai PBT. Saya mengikuti kes ini daripada awal-awal. Saya bawa di parlimen ini mengenai akta elektrik. Ya, PBT bila kita berkatakan mereka kenapa tak potong elektrik, mereka kata hanya ini boleh dilakukan oleh polis yang berpangkat tertentu. Saya bawa di parlimen ini minta akta elektrik itu diubah supaya permohonan semula elektrik itu adalah dengan persetujuan PBT. Ya, tetapi ini saya tak nampak kenapa PBT perlu bersetuju. PBT sekarang mengatakan bahawa kami boleh bekerjasama, polis yang akan mengarahkan. Yang mana satu ni Menteri? Di dalam peraturan PBT kena bersetuju, tetapi kalau yang berhormat dan kita semua setuju berikan kuasa kepada polis penuhnya, kita akan lakukan 100% pembedaran. Menteri. Tunggu. Menteri. Tolong. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini mesin kuda ini ataupun judi haram ini, masalahnya kita di Bintulu sudah banyak mesyuarat sudah ada, kita keputusan sudah ada, termasuk tadi Yang Berhormat Menteri disebut potong elektrik, potong air. Dari sini saya ada maklumat sikit bagi Yang Berhormat Menteri. Masalah agensi-agensi terlibat itu. Bila kita dalam mesyuarat, PDRM ada sedikit negatif. Kita pun ada persoalan, polis pun boleh guna Money Laundering Act. Tetapi polis terlibat di dalam mesyuarat, dia tidak begitu favor menggunakan Money Laundering Act. Masalah sekarang, rakyat nak soal, ini mesin kuda ini memang dalam masa ke semasa banyak tangkapan. Tapi lepas tangkapan, ini numbers of outlet tengah izin, bukan dikurang, bertambah. Masalah ini, macam mana kita ada satu rancangan, memang kita sekarang ada Yang Berhormat Menteri kata tubuh satu special squad. Kita bila boleh melaksanakan di kawasan masing-masing terlibat dalam ini mesin kuda, macam mana kita rancangan dihapuskan satu tarikh, berapa lama kita boleh dihapuskan, kita boleh buat satu komitmen kepada rakyat. Sambung sikit Menteri. Sekian. Sambung sikit Menteri. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, Dewan Menteri. Isu judi haram ni dia menular sampai ke peringkat luar bandar, dan yang masalah pada kita ialah melibatkan pelajar sekolah. Kalau di kawasan saya termasuk di Greek sekali, kita telah beberapa kali di peringkat daerah mengadakan mesyuarat untuk menyelesaikan isu ini. Tetapi antara isu utama yang disebut ialah polis kata dia tak ada kuasa penuh, majlis daerah pun sama. Jadi bolehkah pihak polis dan pihak-pihak yang berkaitan untuk mengkaji menurunkan kuasa kepada polis di peringkat daerah dan sebagainya, kalau pegawai-pegawai yang tidak ada ditempatkan untuk diselesaikan secara bersungguh-sungguh, kerana saya faham kalau Bukit Aman turun cukup bagus, tapi apakah berkemampuan untuk pergi ke semua tempat? Ini isu dia. Jadi bolehkah tidak, di samping kita turun sebagaimana disebut oleh Menteri tadi, kita bersama dan sedikit kuasa diturunkan di peringkat majlis daerah tempatan dan juga polis untuk menyelesaikan isu ini. Isu yang sama Menteri. Pendek saja. Menteri. Pendek saja. Boleh bagi chance sama Menteri dulu untuk jawab ataupun mau dengar lagi? Tapi Tan Sri, kerana Kuantan adalah sahabat lama, dah dia bahas. Ya. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kena beri laluan. Terima kasih. Di Kuantan dilaporkan oleh
Ahli Dewan Undangan Negeri BN ya di Kuantan bahawa ada 300 outlet dengan izin yang beroperasi yang melibatkan judi internet ini. Dan setiap kali ada serbuan berlaku seperti yang ahli-ahli yang berhormat lain katakan. Ia berulang semula. Tutup beberapa hari, dia berulang semula. Dia buka balik. Dan baru-baru ini saya terima aduan yang lebih teruk daripada itu yang Berhormat Menteri, di mana apabila pengadu itu pula yang beri maklumat itu mendapat ugutan. Ada ugutan, ada dalang yang mengugut pula. Jadi apabila PBT nak buat serbuan, ada dalang lain. Apabila polis nak buat serbuan, ada juga yang tukang beri maklumat. Ya, jadi tak jumpa kadang-kadang tu. Ya, pergi dekat situ tak jumpa. Tak ada dah mesin-mesin tu. Jadi yang Berhormat Menteri, saya lihat ada loophole in the law. Ada loophole in the law. Jadi persoalan saya, kalau ada special squad daripada Bukit Aman pun, adakah mampu kita benteras perkara ini habis-habisan, kerana ini melibatkan anak-anak kita, yang rosak anak-anak kita, yang bukan saja orang muda, kadang-kadang tu orang tua pun ada. Ya, dan dapat gaji habis berjudi, isteri dekat rumah tunggu, tak ada beras. Ya, dan mereka habis duit dekat situ. Memang ini satu gejala sosial yang mesti kita lawan habis-habisan bersama. Terima kasih. Isu-isu yang sama, Menteri. Kita tengok semua pihak sekarang bercakap tentang judi haram. Kalau dulu kita ada EO, kita ada akta, baru saya cakap ini. Baru kita cakap, kita ada EO, kita ada RR. Akta yang paling ampuh sekali untuk kita mengekang judi haram ni. Kenapa ada pihak yang takut? Kalau boleh kita kembalikan semula EO dan RR ni. Apa pendapat Menteri? Masalah EO disalahgunakan. Kita kata jangan takut, kembalikan semula EO dan RR kerana kepentingan awam, bukan kepentingan peribadi. Apa kita takut? Kalau kita ada melakukan kesalahan, jangan takut. Ya tidak? Ya. Yang Berhormat Menteri, saya ada soalan yang pendek saja. Kita sokong atas segala tindakan untuk menghapuskan gejala judi di masyarakat kita, terutamanya judi internet yang haram. Apakah cara masyarakat awam ataupun rakan-rakan yang ada di sini untuk melaporkan kedai-kedai yang memang ada kes-kes begitu? Sebab kalau kita bagi kepada pihak polis tempatan, mungkin ada percanggahan. So is there a contact or mechanism to activate squad khas yang ada? Itu baru cadangan yang baik. Macam PJ Utara. Bagaimana disebutkan oleh Jasir juga. Saya fikir ginilah. Satu cadangan juga. Jawab beruas bagi saya jawab dulu. Okay. Sebab masa kami pun nak sembahyang tarawih juga lepas ni. Jadi kalau tak masuk maghrib, lepas tu kita sembahyang isyak, tarawih. Yang mau beruas tak perlu sembahyang tarawih. Saya ingin menyebutkan bahawa apa yang dicadangkan oleh Kuantan tadi memang benar. Dan saya fikir dalam perkara ini tidak ada pihak di sini atau pihak di sana. Soal judi, kita mesti sama-sama mementeras. Itulah sebabnya Special Squad ini tidak akan memaklumkan kepada IPK atau IPD, tetapi terus ke tempat berkenaan supaya maklumat-maklumat awal sebagaimana yang disebutkan oleh Kuantan itu tidak akan berlaku. Saya harap ahli-ahli yang berhormat dan Dewan Undangan ini berikan sokongan kepada PDRM untuk membenteras semua kegiatan judi.